Buletin Didik 26 Mei bersama saya Charles Mohan. Kita mulakan dengan berita baik ini. Kementerian Pendidikan KPM memaklumkan tempoh perkhidmatan guru interim lantikan 2019 dilanjutkan untuk tempoh setahun lagi. Dalam kenyataan, KPM memaklumkan lanjutan itu bagi membolehkan Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan SPP menyelesaikan urusan temuduga dan lantikan tetap untuk guru-guru terbabit yang sudah memenuhi syarat ditetapkan. Menurut kenyataan itu, guru interim lantikan sebelum 2019 perlu memastikan syarat-syarat lantikan skim perkhidmatan pegawai pendidikan PPP dipenuhi. Tindakan itu membolehkan perakuan dibuat oleh KPM sebelum dikemukakan kepada SPP untuk urusan temuduga dan lantikan tetap. KPM berkata pihaknya sentiasa komited untuk melakukan yang terbaik demi perkhidmatan pendidikan negara ini. Di Kangar, sekumpulan guru ada cara tersendiri bagi menzahirkan ucapan terima kasih kepada rakan sejawatan mereka. Mural "Terima kasih Cikgu" yang berinspirasikan suasana di sekolah dilukis sendiri oleh 3 orang guru sebagai buatangan bersempena Hari Guru tahun ini. Mural pada dinding bangunan milik Majlis Perbandaran Kangar MPK itu adalah projek dengan kerjasama Guru Pewaris Negara GPN, Jabatan Pendidikan Negeri JPN Perlis dan pelibatan ibu bapa komuniti dan swasta PIBKS serta MPK sendiri. Ketua Panitia Pendidikan Seni Visual Perlis yang juga Guru Pendidikan Seni Visual Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Perempuan Alawiyah Kangar, Khairil Azmir Ahmad berkata, mural itu dihasilkan secara bersama dengan 2 guru lain. Ia dilakukan pada sebelah petang bermula jam 6 hingga 2 pagi setiap hari. Mural ini akan dirasmikan pengarah JPN Perlis Naharuddin Othman pada 30 Mei nanti. Mula dihasilkan 4 hari lalu, lukisan yang memaparkan wajah 3 murid sekolah dan buku nota mereka telah siap 80%. Kita cuba cari kelainan lah sebab mural ni dah banyak orang buat kan. Jadi apakah keunikan mural kami ni? Itulah kami buat macam buku nota murid. Kemudian ada 6 kemahiran kalis masa depan ditulis seperti nota, dan nanti kita akan buat pula tanda disemak tu kan. Dan ada pula kita ikut perkembangan semasa lah, mural 3D kan. Jadi kita buat ada murid keluar daripada buku nota tersebut. Lokasi mural ini terletak tidak jauh dari Kangar Street Art, kira-kira 100 meter dari bangunan JPN Perlis. Mereka menjangkakan mural ini dapat disiapkan 2 hari lagi. Di luar daripada itu, faktor cuaca turut memainkan peranan. Setiap satu tu kita dah buat campur siap-siap lah. Jadi tak hanya tone sahaja. Yang macam kita tengok dekat situ, hanya yang lain tak ada. Yang lain kita guna warna yang basic saja. Mudah. Besar harapan mereka agar ramai pihak terutama pengunjung di Bandar Kangar untuk singgah dan bergambar di situ. Dengan menggunakan tanda pagar "Terima kasih Cikgu" dan 0-9 Sengkang Educators, diharap ia menjadi platform kepada masyarakat dalam menzahirkan tanda ingatan kepada insan yang bergelar guru. Peluang untuk bersembang secara dekat dengan Menteri Kanan Pendidikan. Murid berusia dari 7 hingga 17 tahun yang berminat untuk menemui Datuk Dr. Razi Jidin boleh berbuat demikian dengan menyertai Majlis Jalinan Mesra dan Hari Terbuka KPM hujung minggu ini. Datuk Dr. Razi melalui perkongsiannya di Facebook menjemput murid yang berminat untuk menyertai sesi khas itu. Ahad ini bermula jam 10 pagi hingga 12 tengah hari. Lokasi pertama ialah di Pejabat Menteri Kanan Pendidikan Blok E8 Putrajaya. Murid yang berminat boleh turut serta dengan mengemukakan butiran diri. Tambah Datuk Dr. Razi memandangkan ruang dan masa adalah terhad, hanya murid yang tersenarai untuk jemputan ke sesi berkenaan akan dihubungi untuk pemakluman lanjut. Selain itu, jika ada yang ingin mendapatkan informasi mengenai bahagian-bahagian di KPM, boleh berkunjung pada majlis ini kerana pelbagai pameran menarik menanti anda. Bagaimanapun, pengunjung dinasihatkan untuk mematuhi SOP terkini fasa peralihan ke endemik.
Situasi jangkitan wabak tangan, kaki dan mulut HFMD di kalangan kanak-kanak kini bukan sahaja membimbangkan ibu bapa, malah pengusaha taska turut mengambil langkah awal bagi memastikan anak di bawah kelolaan mereka tidak berjangkit sesama sendiri. Menyahut saranan Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, beberapa taska di ibu negara dilihat bertindak awal mengambil langkah pencegahan. Ikuti tinjauan dilakukan Ain Syafiqah Zaki. Tinjauan di beberapa taska ibu negara sudah mula melakukan proses saringan di pintu masuk premis masing-masing. Bermula saringan suhu sehingga memeriksa tanda-tanda jangkitan. Proses saringan yang kita lakukan setiap pagi sebelum kanak-kanak sampai, first kita akan cek suhu mereka and then periksa kondisi mereka dari segi demam, sama ada tanda-tanda batuk atau sesama. Kemudian jika mereka melepasi saringan yang pertama, baru kanak-kanak tersebut dibenarkan masuk. Kemudian kita akan cek bahagian mulut mereka untuk pastikan tiada bintik-bintik putih, di bahagian tapak tangan untuk pastikan tiada bintik-bintik, dan di bahagian tapak kaki juga. Bahkan rata-rata pengusaha taska juga meminta ibu bapa tidak menyembunyikan keadaan kesihatan anak-anak mereka. Ia bukan sahaja dibebangi akan menular kepada kanak-kanak lain, namun boleh mengakibatkan taska ditutup sekaligus menjejaskan ibu bapa yang menghantar anak mereka. Sekiranya kita datang dah dapat lihat tanda-tanda tu, so kita masuk ke bilik insulasi, kemudian kita akan kontak parent dia lah untuk dia ambil anak dia untuk rehatkan di rumah lah ataupun dapatkan rawatan lah. Bahkan sebagai langkah pencegahan tambahan, kerja pembersihan dan sanitasi taska juga kerap dilakukan. Selain memastikan kanak-kanak tidak berkongsi peralatan mandian, makanan dan minuman. Kami mengamalkan pembersihan alat-alat makanan. Maksudnya kita tidak berkongsi sudu, garpu, pinggan semua kan. Dan lepas tu tuala tu tidak kongsi sama-sama kanak-kanak. Maksudnya seorang satu tuala dah akan bawa balik hari-hari lah. Kes penyakit tangan, kaki dan mulut dilihat semakin meruncing dari hari ke hari. Jadi orang ramai terutama ibu bapa yang mempunyai anak kecil dinasihatkan untuk tidak membawa anak mereka ke tempat berisiko penularan jangkitan HFMD. Ain Syafiqah Zaki melaporkan. Dalam perkembangan berkaitan kes HFMD yang melonjak di Kelantan menyebabkan sehingga kini sebanyak 17 taska dan pusat jagaan kanak-kanak ditutup. Exco Kerajaan Tempatan Perumahan dan Kesihatan Negeri Dr. Izani Husin berkata semua taska dan pusat jagaan kanak-kanak yang terbabit adalah di daerah Kota Baru dan Tumpat. Kebanyakannya membabitkan kanak-kanak berusia 5 tahun dan ke bawah. Solusinya, anak-anak yang kena penyakit ini perlu dikuarantin. Bahasanya, kuarantin dalam claustrophoby, maknanya kita tak boleh hantar dia pergi ke taski. Kita tak boleh hantar pergi ke mana-mana tempat penjagaan kanak-kanak. Kerana bila awak pergi, dia akan cepat jangkit. Hari ini, kes daripada tahun lepas, banding hari ini tak tahu nak kali berapa ribu beratus. Terlalu tinggi. Berapa hari ini 3,000 dah. Kes. Total 4,000 kes dah hari ini, kes HFMD di Kelantan. Dan kita telah tutup lebih kurang 17 taska ataupun tempat penjagaan kanak-kanak kita tutup. Kenapa tutup? Kerana kita tidak mahu perebakan ini. Tambah beliau, keputusan menutup taska dibuat meskipun hanya terdapat satu kes HFMD dilaporkan. Langkah itu bagi mengelakkan kes merebak kepada kanak-kanak lain. Sehubungan itu, beliau menasihatkan ibu bapa atau penjaga yang mendapati anak-anak mempunyai gejala segera mendapatkan rawatan di klinik atau hospital. Sebanyak 57,510 kes penyakit tangan, kaki dan mulut HFMD dilaporkan di negara ini mulai 1 Januari sehingga semalam, iaitu peningkatan sebanyak 24 kali ganda bagi tempoh sama pada tahun 2021 iaitu 2,333 kes semasa pandemik. Ujar Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin, hanya 2 kanak-kanak yang disahkan HFMD mengalami gejala teruk dan memerlukan rawatan di unit rawatan rapi ICU. Kedua-dua kes ini positif virus enterovirus 71 dan pada 25 Mei kanak-kanak pertama telah beransur pulih dan tidak
memerlukan lagi bantuan pernafasan namun masih dipantau secara precautionary di ICU. Manakala kes kedua masih lagi memerlukan bantuan pernafasan tetapi dalam keadaan stabil, kita doakan insya-Allah pulih dan sembuh sepenuhnya insya-Allah. Kes paling banyak dilaporkan bagi kanak-kanak berusia 6 tahun ke bawah iaitu 52,846 kes atau 92%, manakala kumpulan umur 7 hingga 12 tahun seramai 3,741 kes atau 7%. Setakat ini, 3 negeri menyumbang kepada bilangan wabak tertinggi HFMD, masing-masing Kuala Lumpur dan Putrajaya dengan 479 wabak atau 34.9%, Selangor 161 wabak atau 11.8% dan Perak 151 wabak atau 11%. Tambahnya, punca kes meningkat sehingga melebihi paras amaran berikutan kehadiran penuh ke sekolah, tabika dan tadika. Khairi bercakap pada sidang media khas secara dalam talian langsung dari Jenewa, Switzerland. Bersua kembali, Universiti Teknologi Mara UiTM menandatangani memorandum persefahaman MOU bersama Universiti Ottawa, Kanada. Ia adalah sebagai langkah mengembangkan kerjasama dalam program mobiliti staf dan pelajar antarabangsa. Majlis menandatangani MOU antara Naib Chancellor UiTM Profesor Dato' Teknologis Dr. Rozia Mohamed Janur dan Presiden Universiti Ottawa Jacques Fagimont berlangsung di UiTM Shah Alam semalam. Jalinan kerjasama berkenaan selari dengan Pelan Strategik UiTM 2025 menuju objektif universiti terkemuka dunia atau Globally Renowned University GRU. Kerjasama ini dijangka dilakukan melalui penganjuran program sangkutan, jaringan kerjasama program akademik, seminar, program berkembar antara kedua-dua universiti, profesor pelawat, aktiviti penyelidikan dan perundingan. Ia diyakini mampu memberi kesan kepada ketampakan UiTM di persada dunia. Dalam lawatan kerja itu, delegasi dari Universiti Ottawa itu turut mengadakan sesi suai kenal dan lawatan di beberapa makmal Kolej Pengajian Kejuruteraan. Lawatan disambung semula dengan perbincangan untuk meneruskan perkongsian strategik kedua-dua delegasi pada masa hadapan. Bulan Syawal yang dirayakan umat Islam turut membuka peluang kepada pelancong asing yang bercuti di Johor Bahru, Johor untuk sama-sama merasai kemeriahan rumah terbuka. Bagi pelancong Korea, KJU dan Yung Kim, pengalaman pertama menghadiri rumah terbuka Aidilfitri ternyata memujakan. Di samping peluang menyaksikan dan merasai sendiri budaya dan makanan masyarakat Melayu di Johor. Actually, this is the first time to be invited to the Hari Raya open house, and then I can feel very interesting here. I can see people are really like enjoying, and then the makanan is looks really nice because there are a lot of like the various like foods here. And then as a Korean, personally I like some Malay food like nasi goreng, nasi lemak. So I can see like there are a lot like the more foods than I am aware. So it's a really good chance to be here. And then I can see many people wear the traditional clothes. That is really cantik, beautiful. It's pretty fun. It's well organized. A lot of food, a lot of entertainment, a lot of people, around the world. It's looking pretty good. I mean, it's very entertaining, and it's. They have a show for the guests. So, I'm having fun. Seramai 30 orang pelancong dari Korea Selatan yang sedang bercuti di Johor Bahru diberi peluang merasai keunikan sambutan Hari Raya di Iskandar Puteri Johor. Mereka berpeluang menikmati pelbagai juadah Aidilfitri di samping berpeluang melihat kebudayaan dan kesenian Johor melalui tarian dan nyanyian. Kita menjemput pelancong-pelancong asing untuk menyaksikan dan mengalami experience, ya, yang mana semua dijemput makan,
mengeratkan silaturahim, dan dia boleh tengok, dia boleh saksikan, dan juga aktiviti seperti ada persembahan ghazal dan juga persembahan tradisional kan. Jadi dia boleh tengok makanan-makanan kita. So apa yang diharapkan adalah mereka ini apabila pulang ke negara masing-masing, mereka akan dapat menceritakan pengalaman menarik. Sebab ini adalah budaya unik Malaysia, yang mana kita tahu, kita selalu alami, tetapi turis tidak mengetahuinya. Usaha ini bagi merancangkan lagi aktiviti mempromosi industri pelancongan pasca COVID di Iskandar Puteri. Bah kata pepatah, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Berbekalkan prinsip itu serta impian untuk memiliki anak patung sendiri ketika beliau kanak-kanak, seorang wanita orang asli di Brazil kini menjadi penjual anak patung orang asli agak ternama di negara itu. Yang lebih membanggakan, semua anak patung itu dihasilkan sendiri oleh Luakam Anambi daripada puak orang asli Anambi. Anak-anak patung itu dijual di kediamannya di zon utara Rio de Janeiro. Menurut Luakam, dia mula mengimpikan untuk memiliki anak patung sendiri ketika dia berusia 8 tahun. Namun majikannya enggan membelikannya sebuah anak patung dengan alasan pada usia itu dia perlu bekerja dan bukan bermain. 4 dekad kemudian, baru Luakam mencapai impiannya. Menurut Luakam, kaum orang asli di negara itu kini diwakili melalui anak patungnya itu. Ini kerana mereka amat kurang memiliki barang mainan. Bagi menambah tarikan, Luakam turut membuat anak patung dengan menggunakan muka dan warna badan daripada kumpulan orang asli lain di Brazil. Hasilnya, sehingga kini Luakam sudah menjual lebih 5,000 buah anak patung. Sebahagian daripada keuntungannya digunakan Luakam bagi menyediakan latihan kepada wanita malang untuk mempunyai kemahiran menjahit. Sesuai perkembangan teknologi, penerbangan pergi balik dari bumi ke angkasa lebih kerap dilakukan. Terbaru, SpaceX membawa 59 satelit kecil ke angkasa menggunakan roket Falcon 9. Pelancaran dilakukan jam 2.35 pagi tadi. Ia dilakukan dari tapak pelancaran Cape Canaveral di Florida, Amerika Syarikat. Pelancaran dibuat di bawah misi Transporter 5. Mengikut laporan, semua satelit itu akan digunakan bagi tujuan komersial dan untuk kerajaan Amerika Syarikat. Semua 59 kemudahan itu kemudian berjaya diletakkan di orbit 75 minit kemudian. Ini adalah kali ke-8 roket Falcon 9 berjaya melakukan penerbangan pergi dan balik ke angkasa sejak November 2020. Alright, there we heard that call out. Sukan Hoki Piala Asia, Malaysia muncul juara kumpulan B selepas mencatat kemenangan ketiga berturut-turut. Pada aksi terakhir kumpulan B petang tadi, Malaysia menewaskan Bangladesh 8-1. Bermakna misi layak secara automatik ke Piala Dunia tahun depan di India kian hampir apabila Malaysia meneruskan saingan ke Super 4. Setiap 2 pasukan teratas kumpulan A dan B akan berentap dan 3 pasukan teratas akan melayakkan diri ke Piala Dunia. Bukan memburu kemenangan semata-mata tetapi akan menampilkan identiti dan falsafah baru yang diperhatikan dalam latihan. Itu kata-kata penuh makna Ketua Jurulatih Harimau Malaya Kim Pan Gun menjelang perlawanan persahabatan antarabangsa menentang Brunei esok. Dalam sidang media pra-perlawanan menentang Brunei hari ini, Ketua Jurulatih Kebangsaan Kim Panggon mengakui sudah tidak sabar untuk melihat sejauh manakah keberkesanan strategi yang diusahakannya sepanjang latihan. Meskipun menyedari semua pihak inginkan skuad negara merakam kemenangan, beliau melihat sesuatu yang lebih penting menerusi penampilan aksi yang memperlihatkan ciri-ciri keistimewaan Harimau Malaya. For us, very important thing. We are not looking for one game to win for this moment. What we want to try to establish here, we want to make clear Malaysian way. So we try to make clear Malaysia nationality football philosophy. So we work a lot to change our characteristics of the team. Playing
tired. 30 pemain yang dipanggil sudah mengharungi lebih 8 sesi sejak mengikuti latihan pusat 19 Mei lalu dengan diberikan pelbagai maklumat tambahan merangkumi formasi dan taktikal. Apa jua perancangan Harimau Malaya, tiada alasan buat mereka untuk tidak mencatat kemenangan. Apatah lagi Brunei yang dibimbing bekas pemenang Piala Malaysia 1999, Rosanan Samak hadir ke Kuala Lumpur bukan bersama pasukan yang mantap. Ini kerana sudah setahun Liga Negara itu tidak dilangsungkan akibat pandemik sekaligus menyebabkan pemain tidak dapat bermain di tahap kompetitif. Persediaan Brunei bermula setelah tiba yang last kita bertemu dengan pasukan Laos. Seterusnya pasukan Brunei hingga sekarang untuk bertemu dengan Malaysia. Bagaimanapun, Rosanan berjanji akan memastikan anak buahnya memberi tentangan sengit menentang Malaysia di Stadium Nasional Bukit Jalil malam esok. Dan mengakhiri buletin DD malam ini, saksikan sedutan daripada filem Jurassic World Dominion. Filem diarahkan oleh Colin Trevorrow dan dijangka memasuki pawagam di Malaysia mulai 9 Jun depan. Saya Charles Mohan, salam hormat dan kita jumpa lagi. Something that was real. Something that we could